Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dipertemukan pada sesi kali ini untuk melanjutkan atau meneruskan perbincangan kita, penelaan kita mengenai isi kandungan dalam kitab Duhai Hatiku, Ingatlah Allah yang telah dikarang oleh Tuan Syekh Muhammad Nur bin Abdul Rahman Al-Khalidi Al-Zaini Al-Malizi, insya-Allah. Seperti biasa, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan bacaan umul kitab, berselawat ke atas baginda Rasulullah, berdoa moga-moga berkat daripada apa yang kita bacakan nanti mempermudahkan kita untuk memahami dengan tepat lagi benar apa yang hendak kita kaji, apa yang hendak kita bincangkan sebentar lagi, insya-Allah. Dan moga dengannya ianya menjadi manfaat, membawa keberkatan di dalam hidup kita. Amin, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Rasulullah ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واخلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT menerima apa yang kita bacakan, apa yang kita doakan tadi, insya-Allah. Amin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, insya-Allah, mari kita sama-sama menyambung pengajian kita. Kita lihat, kita renung segala nasihat ataupun pengajaran yang telah disediakan oleh pengarang, insya-Allah, buat tatapan dan pedoman kita, insya-Allah. Amin. Baik, hari itu kita berhenti di perenggan pertama, muka surat 5. Kita sambung lagi pengajian kita, insya-Allah. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita renungi pula atas tujuan apakah kita dizahirkan ke dunia ini, iaitu atas tujuan apakah Allah SWT menjadikan kita. Bukanlah Allah menjadikan kita hidup di dunia ini untuk berseronok-seronok sahaja, dan bukanlah pula sebagai sesuatu yang begitu sahaja tanpa matlamat dan tanpa tujuan. Adalah dizahirkan manusia ke alam fana ini adalah untuk mengabdikan kepada Tuhannya dengan menyanjungi dan membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, yang bermaksud tidaklah aku yakni Allah menjadikan jin dan manusia ini melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri, yakni untuk beribadah, berubudiyah kepada Allah SWT, kepadaku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan yang maha sempurna. Allah SWT Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha cantik, dan kerana kesempurnaannya itu tadi, Allah SWT tidak pernah menjadikan sesuatu perkara sia-sia tanpa sebarang objektif, tanpa sebarang tujuan. Allah SWT tidak seperti kita, tuan-tuan. Kita kadang-kadang kerana kita kebosanan, kita melakukan sesuatu perkara yang kebanyakannya sia-sia, saja-saja, demi memenuhi masa santai, demi memenuhi masa lapang, menghilangkan kebosanan kita. Itu kita sebagai sifat hamba, manusia yang penuh dengan kelemahan, yang dikuasai oleh nafsu kita kadang-kadang. Tetapi Allah SWT Tuhan yang maha suci daripada sebarang kelemahan, maha suci daripada segala sesuatu, maha suci daripada dipengaruhi oleh sesiapa. Allah SWT Tuhan yang maha sempurna menjadikan sesuatu itu semuanya dengan bertujuan, termasuklah menjadikan diri kita tadi. Apakah tujuan Allah menjadikan kita? Telah termaktub di dalam Al-Quran, jelas dan terang. Menjadikan diri kita semata-mata untuk mengabdikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebagai menunjukkan yang kita ini hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan yang patut dimuliakan, yang patut disanjung, yang patut orang kata tempat kita bergantung harap hanya kepada Allah, tidak lain selain Allah. Tak ada yang bersifat ketuhanan, hanyalah Allah. Itulah sebenarnya tujuan kita dijadikan di muka bumi ini. Baik, insya-Allah. Begitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan diri kita adalah untuk mengabdikan kepadanya, dan dia juga ingin melihat siapakah yang benar-benar ikhlas dan jujur pengabdiannya pada Tuhan. Di sini terang Allah SWT ingin melihat kita, ingin menguji siapakah hamba-Nya yang bukan saja ikhlas tetapi juga jujur dalam mengabdikan diri kepadanya. Ada orang ikhlas, dia taat kepada Allah, sudah cukup cantik, memelihara solatnya yang fardu, memelihara puasa fardunya di bulan Ramadan, sentiasa memastikan dia tidak terlepas daripada membayar zakat, dan jika ada kelapangan dia menunaikan haji di Baitullahil Haram. Sahih, mereka telah menjaga syariat mereka, mereka telah menjaga rukun Islam mereka. Tetapi apakah cukup saja dengan ibadah fardu? Ibadah fardu ini, tuan-tuan, seperti mana jika kita baca satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, ada termaktub di dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi pun ada, di dalam Sahih Bukhari pun ada, mengenai tentang amalan fardu itu memang disukai oleh Allah. Tetapi yang menghampirkan diri kita kepada Allah, yang menyebabkan Allah kasih pada seorang hamba tadi adalah dengan amalan sunatnya, iaitu suatu amalan yang tak diletakkan hukum padanya. Bermaksud di sini, kalau tak laksanakan amalan sunat ni, dia jatuh berdosa besar. Amalan sunat ini seperti yang kita tahu, kalau kita buat dapat pahala, tapi jika kita tak buat, kita tidak dijatuhkan hukum apa-apa. Sahih, itu pengertian umum. Tetapi amalan sunat inilah, tuan-tuan, yang sebenarnya melengkapkan amalan fardu tadi. Dan kerana berkat amalan sunat inilah sebenarnya, tuan-tuan, ianya mendatangkan ataupun mengundang, menyebabkan Allah jatuh kasih pada seseorang hamba itu tadi. Sebagai contoh, amalan sunat ini, seperti yang kita telah sedia maklum, ataupun mungkin ada yang belum pernah mendengar tentang perkara ini, di hari akhirat nanti, amalan yang mula-mula akan ditimbang oleh Allah SWT ke atas setiap insan adalah ibadah solat, iaitu solat fardu. Seandainya solat fardu itu tadi ada cacat, ada kurangnya, apakah orang kata solusi ataupun jalan lain alternatif yang Allah SWT akan mengambil kira untuk menyempurnakan tadi ibadah fardu tadi? Adalah dengan mengambil kira amalan solat sunatnya tadi, solat sunat rawatibnya, qabliyah subuhnya,
qabliyah zuhurnya, ba'diyah zuhurnya, qabliyah asarnya, qabliyah ataupun ba'diyah maghribnya, begitu juga dengan fardu isya. Inilah yang Allah SWT akan nilai bagi melengkapkan kekurangan-kekurangan di dalam solat kita tadi. Nampak tak tuan-tuan betapa pentingnya amalan sunat ini? Ianya bukan betul di dunia ini memang Allah SWT tidak mengikat kita dengan amalan sunat. Siapa yang dapat laksanakan ia Allah SWT beri dia, Allah SWT hadiahkan dia dengan ganjaran pahala. Tapi siapa yang tak buat, Allah SWT tidak hukum sahih. Tetapi peranannya nanti tuan-tuan akan lihat nanti di hari akhirat. Andai kata kita wal'iyadzubillah tergolong dalam golongan yang na'udzubillah min dzalik kurang solatnya, bagaimana nasib kita di hari akhirat jika kita tidak, orang kata, istiqamah melazimi diri kita dalam melaksanakan solat-solat sunat, khususnya solat-solat sunat rawatib ini tadi? Apakah jalan lain yang dapat kita laksanakan? Di sana nanti tuan-tuan kita tidak dapat lagi beribadah. Waktu itu tidak dapat lagi kita mendirikan solat. Hari akhirat adalah semata-mata hari pembalasan, hari segala amalan kita untuk dinilai. Jadi di saat dan di kesempatan masih kita ada ini, marilah kita sama-sama berusaha, kita beristiqamah, melazimi. Tak dapat buat semua tak apa, kita sedikit demi sedikit kita ubah, kita bentuk diri kita, biasakan diri kita dengan ibadah sunat. InsyaAllah dapat solat sunat rawatib, alhamdulillah. Tak dapat semua waktu, subuh dapat 2 rakaat qabliyah subuh, dah alhamdulillah. Nanti karang zuhur rajin sikit, dapat qabliyah zuhur 2 rakaat, alhamdulillah. Tak dapat ba'diyah, tak apa, dapat alhamdulillah. Kita belajar sikit-sikit. Nanti lama-lama kita dah biasa, dia dah jadi habit, dia dah jadi satu tabiat. InsyaAllah dia akan melekat dan sebati dalam diri kita. Nanti saat itu kita sendiri akan rasa tak selesa. Kalau kita tak dapat solat sunat, kita rasa hati kita gelisah, seolah-olah sahih kefarduan kita dah lepas, tetapi yang mencantikkan lagi amalan kita tu kita tak dapat buat, hati kita rasa gelisah. Tambah-tambahan kita solat tadi untuk apa? Untuk menunjukkan kehambaan kita, untuk menunjukkan juga kasih kita, cinta kita kepada Allah. Takkan kita nak beri kekasih kita, yakni Allah SWT, sesuatu hadiah yang buruk? Sudah pasti kita nak beri kekasih kita suatu hadiah yang sangat baik dan sangat terbaik yang dapat kita mampu. Seperti mana saat kita tuan-tuan sewaktu mula-mula mengenali pasangan masing-masing, kita sentiasa nak menjadi yang terbaik, kita berpakaian kemas, berwangi-wangian, hadiahkan hadiah yang baik-baik. Di saat seperti mana kita dengan pasangan kita, dengan Tuhan perlulah terlebih baik. Sentiasa kita kemas, memberikan ibadah yang bukan saja ikhlas, jujur, benar, tapi terbaik. Terbaik bukan saja zahirnya, menjaga rukun, tetapi juga terbaik dalamannya, insya-Allah. Moga-moga kita menepati ciri-ciri hamba yang sebenar-benar hamba. Hamba yang ikhlas, jujur dan benar pada Tuhan, hamba yang redha dan serasi pada ketentuan hukum dan perintah Tuhan, dan hamba yang cinta pada Tuhan zahir dan batinnya. Baik, sidang penonton, mari kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal azizul ghafur. Bermaksud Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan, yakni kekuasaan, dan dia maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, yakni kita, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Sidang penonton, inilah maksud dan tujuan diri kita dilahirkan atau dizahirkan di dalam dunia ini, yang penuh dengan perhiasan, adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kita diuji bagi membuktikan ketaatan yang benar dalam pengabdian pada Tuhan yang Maha Agung. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, kita diuji. Apakah kita ingin taat ataupun kita ingin ingkar? Dan jika kita taat,
Adakah kita taat semata-mata atas apa yang wajib, ataupun kita ingin menjadi hamba yang berkualiti, dengan mana kita menambah nilai diri kita, iaitu dengan cara mengistiqamahkan atau melazimi diri kita dengan melaksanakan ibadat-ibadat sunat yang mencantikkan lagi amalan fardu kita, yang sebenarnya bukan sahaja bermanfaat di dunia ini, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, ia sangat bermanfaat di hari akhirat nanti. Bila mana kita ada kekurangan, kita ada kurang dalam zakat kita, sedekah kita lah yang menyempurnakan. Jika kita ada kurang dalam ibadah solat fardu kita, solat sunat kita lah yang menyempurnakan. Jika kita ada kurang di dalam solat, di dalam puasa fardu kita, puasa di bulan Ramadan, puasa sunat kita lah insya-Allah yang akan melengkapkan. Begitu juga dengan Haji Baitullahil Haram. Jika kita ada kekurangan di situ, insya-Allah mudah-mudahan jika kita melaksanakan ibadah umrah, Allah SWT menerima mana-mana kekurangan tadi, Allah Taala gantikan, Allah Taala ambil dan disempurnakan dengan umrah kita tadi, insya-Allah. Amin. Baik. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang saya kasih sekalian, keimanan bukanlah suatu ungkapan atau sekadar ucapan di bibir saja. Dan ini juga bukanlah sekadar pengetahuan saja, tetapi keimanan adalah suatu kepercayaan yang dipraktikkan dengan amalan dan pelaksanaan dalam kehidupan harian. Mempercayai akan adanya Tuhan dan mempercayai bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Ini hanyalah asas keimanan, yakni kita mendakwa, kita mengaku kita beriman kepada Allah. Itu hanyalah asas, yakni tapak kepada keimanan. Asas atau tapak yang tidak dibina tiang, dinding, atap dan selainnya tidak akan dapat melindungi diri daripada ribut dan taufan, daripada hujan dan panas yang mana akan mengakibatkan diri menjadi lusuh dan rosak dan boleh membuatkan diri menjadi musnah. Rumah, tuan-tuan, sebagai contoh, rumah yang masih dalam pembinaan, masih dalam construction, atapnya tidak ada, yang ada hanya tiang seri, lantai, tangga, tetapi tingkap tak ada, dinding tak ada. Apakah rumah tadi mampu melindungi kita? Sudah tentu tidak. Rumah tadi tidak mampu untuk melindungi kita daripada hujan dan panas. Begitu juga kalau jika rumah tu hanya ada tapak, batu asas saja, pasti dan pastilah lagi rumah tadi tak ada manfaatnya, ataupun ada mungkin tetapi manfaatnya tidaklah seberapa. Begitu juga dengan keimanan, tuan-tuan. Iman ianya bukan sahaja kita mempercayai dengan hati, tetapi kita menerima, kita mempercayai, kita mengaku kita beriman dengan lidah kita, kita menerima kebenaran tadi, keimanan tadi dalam hati kita, dan kita buktikan dengan pengabdian. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini rata-rata daripada kita, kebanyakan orang kita menyangka hanya dengan belajar iman, mereka rasa mereka dah cukup iman. Mereka pergi, orang kata ramai daripada kita, baik, ini sudah bagus, berlumba-lumba menuntut ilmu, belajar kitab dan sebagainya. Kita rasa seolah-olah kita telah pun beriman. Tetapi tuan-tuan, jika kita lihat pada akhlak mereka, jika kita lihat pada kebergantungan mereka pada Tuhan, kita lihat sifat keakuan di dalam diri mereka, seakan-akan mereka ini seperti orang yang tidak pernah belajar. Seakan-akan mereka ini seperti orang yang wal'iyadzubillah, macam orang yang tidak ada iman. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, seperti mana yang contoh pernah saya berikan suatu ketika dahulu, bahawa jika andai kata seorang membaca kitab sabar ataupun membaca kitab ikhlas, belum tentu dia menjadi ikhlas. Jika dia diberikan 100 kitab ikhlas sekalipun untuk dibaca, selesai dibaca belum tentu dia menjadi seorang ikhlas. Begitu juga dengan keimanan. Jika kita kajilah 100 kitab sifat 20 sekalipun, belum tentu kita menjadi seorang yang mantap iman dia. Sebab iman itu bukan sahaja dengan kita belajar, bukan sahaja dengan kita mengaku kita terima, bukan sahaja kita percaya dengan hati, tetapi ia perlu dipupuk dan dibentuk dengan cara mengabdikan diri kepada Allah. Lebih banyak kita beribadah dengan hati yang ikhlas, jujur, benar dan tunduk kepada Allah,
insya-Allah iman kita akan makin kuat, hati kita akan makin tunduk, akan makin ta'abud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan yang sebenarnya yang diperlukan sebagai orang kata untuk menunjukkan kita ini mempunyai iman yang benar. Inilah kriteria yang sepatutnya ada dalam diri kita. Belajar dan juga beramallah dengan ilmu yang kita ada. Jangan kita setakat belajar, tetapi kemudian kita terbabit dengan pelbagai masalah. Bergaduh berebut kuasa, kita saling mencaci, saling kata mengata, seolah-olah hati kita kosong. Jiwa kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah angan-angan. Kita rasa diri kita sudah cukup iman, kita rasa diri kita sudah cukup ilmu. Padahal sebenarnya wal'iyadzubillah di sisi Allah, mungkin kita tidak ada apa pun di sisi Allah lagi. Kita tak ke mana pun lagi. Kita tidak pun digolongkan sebagai golongan orang beriman lagi bertakwa di sisi Allah. Inilah yang paling kita takut, tuan-tuan. Kita ditipu dalam kehidupan kita akibat daripada perbuatan dan kejahilan kita sendiri, insya-Allah. Wal'iyadzubillah. Sidang penonton yang saya kasihi lagi dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita tangguhkan majlis kita pada sesi kali ini hingga ke perenggan ini, perenggan akhir ke surat 5, insya-Allah. Kita jika berkelapangan, kita akan bersambung lagi pada sesi akan datang bagi meneruskan menelaah dan mengkaji kitab. Duhai hatiku, ingatlah Allah. Mudah-mudahan ianya menjadi pedoman untuk kita, memantapkan balik iman kita, menjadi orang kata nasihat buat diri kita yang kadang-kadang lalai, dan mungkin juga memberi sedikit pengetahuan baru kepada kita jika ada perkara-perkara yang belum kita ketahui sebelum ini, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Syukur kita, insya-Allah. Ingat tuan-tuan, sucikan hati, bersihkan hati, insya-Allah Allah cintai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.